Dalam video kali ini, kita nak analisis pencapaian pasukan top 5 dalam EPL pada musim 2022-2023. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari tu 4-4 aku tangguh sangat kan. Kita dah buat part 1, part 2, part 3. Tiba-tiba part 4 tangguh. Ramai pula yang komen kata nak part 4. So minggu ni kita main dengan part 4 pula. Ingat minggu ni nak sembang pasal top 4 je, tiba-tiba kena sembang pasal satu tim tu juga kan, nombor 5. Tak tahulah kan. Tapi lawak je lah, kita sembang jugalah. So kalau siapa-siapa yang tak tengok lagi part 1, part 2 ataupun part 3, apa boleh tekan dekat playlist ataupun apa boleh tekan dekat video apa cari sendiri. Video baru minggu lepas je. Tak mau cakap banyak, kita masuk tim nombor 5 dulu, iaitu pasukan Liverpool. Liverpool macam hampa tahu lah, musim ni mereka terlepas UCL. Tapi walaupun mereka terlepas UCL, mereka ni bersaing dekat saat-saat akhir juga. Sampai bukan saja fan-fan Arsenal yang ada pakar matematik, fan Liverpool pun banyak pakar matematik juga. Lagi-lagi dekat Facebook. Tapi lalah kali mereka terlepas juga untuk spot UCL. Dan rating performance mereka pada musim ni aku letak 7/10. Mereka ni just teruk performance mereka dekat away je. Dekat home mereka cukup-cukup bagus. Kalah sekali je musim ni. So itulah sebabnya aku letak 7/10. Kalau penilaian performance mereka berdasarkan musim lepas, aku letak je Suriah 3/10 je. Sebab apa? Sebab musim lepas Liverpool adalah satu pasukan yang sangat kuat tau, sangat solid, bersaing dalam semua competition sampai saat akhir. Dan EPL pun mereka ni terciduk dekat last minute je. Habislah pasukan Liverpool yang bersaing untuk EPL pada musim lepas, musim ni bersaing untuk top 4, lepas tu tak dapat pula. Dan aku rasa punca mereka ni tak dapat top 4 satu je lah, iaitu rekod away mereka sangat mengecewakan. Hambaiklah kalau rekod away mereka musim ni sama dengan rekod home mereka pada musim ni, aku rasa mereka ni kemungkinan akan fight title EPL lah kalau mereka performance sama home dengan away. Ni menunjukkan apa? Mereka ni bukan tak ada kualiti, tapi mereka ni lack of motivation bila main dekat away. Sebab dekat home main okey je, dekat away main tak elok pula. Best moment tak lain tak bukanlah mereka bantai rival mereka, rival abadi mereka, iaitu pasukan Manchester United 7-0. Dekat home mereka sendiri. Mana tak best momennya, menang 7-0 tu kemenangan terbesar mereka dalam sejarah ke atas Manchester United tau. Sampai dah boleh buat trofi dah tu. Tapi tu lah, tu best moment mereka. Dan best play untuk Liverpool aku rasa ada antara dua ni. Antara dua iaitu Muhammad Salah ataupun Alisson. Tapi aku rasa aku letakkan best player ni iaitu Alisson. Sebab memanglah Salah yang kita kata worst season dia pada musim ni, dia telah skor gol lagi banyak daripada Marcus Rashford yang dikatakan ada best season dia dalam karier Manchester United. Tapi aku tak boleh nafikan juga performa Alisson. Aku rasa Liverpool kalau tak ada Alisson, mereka ni mungkin akan lagi teruk pada musim ni. Sebab Alisson banyak kali gila save pasukan Liverpool. So best player Liverpool musim ni aku letak Alisson. Worst player aku rasa Arthur lah, transfer daripada Juventus walaupun secara percuma je, tapi langsung tak dapat main disebabkan kecederaan. Dah lega daripada injured pun tak dapat main, tak dapat tembus first E. Yang kata Darwin Nunez flop, aku rasa tak ada lah flop sangat. Dia ni skor 9 gol musim ni. Walaupun main dengan harga yang mahal, tu boleh kata okey lah untuk prestasi first season. Tapi sayang lah dekat ujung season dia injured pula. Untuk best transfer aku letak Cody Gakpo, main daripada pasukan PSV Eindhoven. Member betul-betul perform dekat pasukan PSV, lepas tu perform pula dekat World Cup. Liverpool dapatkan dengan nilai hanya 37 juta pound sahaja. Walaupun main dekat second half season, dia dah skor 7 gol tau dalam EPL. Dan dia ni ada 11 gol contribution daripada hanya 21 game untuk pasukan Liverpool. Worst transfer aku rasa Arthur Melo lah, walaupun main secara penyaman macam aku kata tadi, tak dapat tembus first E. Bak kata orang Melayu, buat pabih beras je. Upgrade yang patut buat, aku rasa Liverpool dah start buat dah. Mereka beli midfield baru. Sebab Liverpool ni memang daripada dulu lagi masalah mereka dekat midfield. Walaupun masalah mereka dekat midfield, tapi mereka boleh still fight lagi. Dan aku tak dapat bayangkan Liverpool yang ada complete squad, tak tahulah mereka kuat macam mana nanti. Dalam ni mereka dah dapatkan Alexis McAllister daripada Brighton. Dan ni nak kata lah ni tengah ligan Tchouaméni pula. Sebab aku rasa Tchouaméni kalau mereka dapat ni memang satu penambahbaikan yang bagus lah. Sebab macam kita tahu Fabinho memang on off dalam pasukan Liverpool. Dan aku rasa satu cadangan yang ramai dah cadangkan dekat Jurgen Klopp, tapi dia ni tak buat. Tapi musim ni pelan-pelan dia buat dekat pertengahan musim, iaitu letakkan Arnold dekat midfield. Beli right back baru yang boleh bertahan. Sebab Arnold ni aku rasa dia ni memang dicipta untuk main dekat midfield. So sayanglah bakat dia selalu dipersiapkan. Sebab orang selalu tengok dia ni teruk ketika bertahan. Tapi kalau dia main sebagai playmaker, memang world class selamat. Sampai lupa performa buruk dah tu. Okey, tak mau cakap banyak, kita masuk tim yang masuk UCL musim ni, iaitu pasukan Newcastle. Tak mau sembang banyak-banyak tim Europa League. Tu sembang kemas musim lepas kami masuk Europa League juga. Tapi musim lepas ni musim ni kita sembang pasal tim top 4 pula, iaitu pasukan Newcastle United. Rating performa mereka pada musim ni aku letak 8/10.
Dan rating performa mereka berdasarkan musim lepas aku letak 10/10. Kalau boleh letak 100/10 pun aku letak 100/10. Dia macam tak dapat beri tentang performa Newcastle musim ni. Hampirlah musim lepas mereka fight untuk relegation, tiba-tiba musim ni mereka fight untuk top 4 tau. Dia lebih kurang macam cerita Leicester City lah. Tapi Leicester City pun cerita lagi padu lah. Leicester sampai dapat jadi juara EPL, Newcastle dapat top 4. Tu pun aku dah kata boleh cukup bagus dah. Ni first time mereka dapat layak ke UCL. Tak silap aku dah lama dah mereka tak main kat Europe tau. Lah mereka main dekat UCL musim 2003 dulu tau. Tapi musim ni mereka dapat masuk ke UCL juga. Punca kenaikan dia memang Eddie Howe lah. Eddie Howe punya tactical memang bagus. Dan satu lagi punca adalah signing mereka yang menjadi. Aku rasa kedatangan dua player ni, iaitu Nick Pope dan juga Sven Botman. Dua-dua ni memang menambahkan kekuatan dekat bahagian defense mereka. Best moment untuk Newcastle musim ni aku rasa mereka belasah pasukan Spurs 6-1 dekat home mereka. Game tu memang padu teruk lah. 21 minit pertama tau, Spurs dah kena sampai 5 biji dah. Han bayarlah waktu tu game waktu raya. Mereka ni kita Spurs macam tu je. Orang lain keduri makan ketupat, mereka makan Spurs. Best play untuk pasukan Newcastle banyak musim ni. Antara dia adalah Nick Pope, Sven Botman, Fabian Schär, Bruno Guimaraes, Joelinton. Banyak lah. Aku boleh kata semua play Newcastle musim ni memang perform. Tapi aku nak letak kalau dalam list lah antara dua pilihan last, aku letak antara dua ni, iaitu Kieran Trippier ataupun Callum Wilson. Tapi aku pilih Callum Wilson lah. Ada best season goal scoring dia untuk pasukan Newcastle United. Skor 18 gol EPL musim ni. Dan worst player aku rasa aku nak letak kapten pasukan Newcastle lah, Jamal Lascelles. Musim lepas adalah antara tonggak utama pasukan Newcastle. Tapi musim ni disebabkan kedatangan Sven Botman, gandingan dia dengan Fabian Schär telah menjatuhkan performa Jamal Lascelles. Member just main 7 kali je musim ni, 2 kali je start dalam EPL. Dia lebih kurang macam kapten Maguire yang tersakiti lah dekat MU. Best transfer aku rasa antara dua ni lah, Sven Botman ataupun Nick Pope. Dua-dua main selesaikan masalah dekat bahagian pertahanan. Hebatnya prestasi pertahanan pasukan Newcastle lagi-lagi sebelum World Cup. Sampai mereka ni dicanang-canang untuk pecahkan rekod bolos paling sikit dalam EPL tau. Kalau pernah tahu musim terbaik gol considered paling sikit dalam EPL adalah musim 2004-2005, iaitu pasukan Chelsea under Mourinho. Mereka bolos 15 gol je musim tu. So hebatnya performa Newcastle sebelum World Cup. Tak silap aku tentu mereka bolos bawah daripada 10 gol tahun sebelum World Cup. Semua disebabkan kedatangan dua player ni, Nick Pope dan juga Sven Botman. Tapi kalau kita tengok daripada segi nilai, aku rasa aku letak Nick Pope lah, main dengan harga 11 juta sahaja, tapi dapat menjadi antara best goalkeeper dalam EPL musim ni. Rekod clean sheet dia just kalah dengan keeper macam Alisson, macam Ramsdale, dan semestinya pemenang Golden Glove musim ni David De Gea. Dan worst transfer aku rasa antara dua juga, iaitu Mark Targett ataupun Anthony Gordon. Tapi aku rasa aku letak Anthony Gordon lah. Tapi prestasi dia ni bukanlah teruk sangat. Dia dapat juga main dengan bagus. Tapi dia ni main dengan harga 45 juta pound dan just skor 1 gol je. 1 gol tu game terakhir EPL iaitu dia lawan dengan Chelsea. Tapi musim ni total dia skor 4 gol lah. 3 gol dengan Everton, 1 gol dengan pasukan Newcastle. Upgrade yang patut Newcastle buat, mereka dah start buat dah pun, iaitu upgrade squad depth. Lagi-lagi dekat bahagian midfield dan juga bahagian pertahanan. Aku rasa bahagian yang patut mereka pertimbangkan adalah bahagian pertahanan lah. Sebab midfield dengan kedatangan Tonali, aku rasa memang solid gila lah Tonali dengan Bruno Guimaraes. Tapi satu benda yang Newcastle tak ada musim ni, iaitu perancang. Mereka tak ada attacking midfielder yang ada vision yang tinggi tau. Benda tu bahaya. Sebab kadang-kadang mereka alami masalah juga untuk pecahkan low block pasukan lawan. So tu kadang-kadang mereka alami masalah untuk skor gol. Kalau hampa tengok balik prestasi mereka selepas World Cup, prestasi mereka agak merudum disebabkan mereka ni gagal untuk skor gol. Tapi selepas Eddie Howe dia temui ramuan baru, barulah Newcastle United dapat kembali ke forma asal mereka. Tapi tetap bahayalah, aku rasa mereka kena cari perancang baru. Sebab Bruno Guimaraes bukanlah seorang attacking midfielder, dia seorang center midfielder. So sebut pasal Bruno, kita masuk ke MU pula. Ni bukan Bruno Guimaraes, ni Bruno Fernandes. Kita tengok Manchester United musim ni, musim lepas mereka ada antara worst season mereka dalam EPL. Tiba-tiba musim ni dapat kembalikan performa mereka. Walaupun tak adalah bagus sangat, tapi aku rasa boleh kata lagi bagus daripada musim lepas lah. Prestasi musim ni aku letak 8/10. Walaupun Manchester United ada banyak kekalahan yang memalukan. Contoh macam kalah dengan Liverpool 7-0, kalah dengan Manchester City 6-3. Lepas tu prestasi Manchester United dekat Emirates, walaupun kalah 3-2, kalau tengok game tu Manchester United memang kena bully dalam game tu. Tapi Manchester United dalam EPL aku boleh kata performa mereka boleh kata bagus jugalah. Walaupun mereka kalah besar ataupun kalah dalam satu game tu, mereka ni tak terbawa-bawa dalam game lepas tu. Tapi kalau tengok balik performa Manchester United agak merudum sikit tau lepas mereka menang Carabao Cup. Lepas game Carabao Cup tu lah tengok Manchester United punya performance memang agak goyah, banyak hilang point lepas tu. Prestasi berdasarkan musim lepas aku letak 8/10 juga. Musim lepas Manchester United gagal untuk dapatkan top 4. Bukan saja setakat gagal untuk dapatkan top 4, walaupun Manchester United musim lepas mereka ni finish tempat ke-6, tak jauh pun daripada top 4. Tapi kalau tengok perbezaan mata memang jauh. Manchester United memang teruk musim lepas.
Punca kenaikan Manchester United musim ni aku rasa tak lain tak bukanlah kedatangan Erik ten Hag. Best moment untuk Manchester United aku rasa kedatangan Erik ten Hag kot. Ataupun kalau Manchester United punya game, aku rasa kemungkinan ada 2 game lah aku rasa yang betul-betul panah musim ni, iaitu Manchester United menang dengan Arsenal 3-1 dekat Old Trafford, ataupun Manchester United comeback daripada ketinggalan menang 2-1 dengan City dekat Old Trafford. Sebab aku ingat balik game MC 2-1 ni lah, kalau siapa-siapa yang tengok TikTok aku dapat tahu lah, waktu game MU menang 2-1 dengan MC ni lah, jiran aku sampai main rumah tau, tanya, oi ada apa kat rumah ni, sampai bising sangat. Sebab waktu tu celebrate kuat sangat. So tu lah aku rasa antara 2 game tu kot best moment Manchester United musim ni. Kau apa rasa ada moment lain yang lagi best? Best player untuk Manchester United musim ni aku rasa adalah Casemiro lah. Memang tanker untuk Manchester United. Bukan saja best player, best transfer untuk Manchester United musim ni juga. Worst player ramai kata Maguire. Maguire musim ni kan worst performance dia kalau tengok balik game Sevilla lah. Dia menyebabkan Manchester United tersingkir daripada Europa League. Selain performance De Gea sekali lah, sama-sama masuk ayak dengan Maguire. Tapi Maguire kalau tengok dalam EPL, dia ni selalu diturunkan dalam game-game yang tak berisiko. Dan kalau tengok balik performance semua game dia dalam EPL, boleh kata bagus lah. Sebab lawan dengan tim yang cikai. So aku rasa worst player untuk Manchester United musim ni aku rasa adalah Anthony Elanga lah. Aku rasa aku frust gila dengan performance dia pada musim ni. Aku mengharapkan peningkatan performance dia. Musim ni dia gagal bersaing dengan attacker Manchester United. Aku harapkan dia berjaya meningkatkan performance dia pada musim depan lah. Ataupun aku rasa kemungkinan musim depan adalah musim last dah lah, last chance dah lah. Sebab kita bukan harapkan dia skor banyak gol pun, tapi harapkan dia main dengan baik je. Ni bukan setakat tak skor gol, setiap kali diturunkan dia ni agak mengecewakan. Best transfer tak lain tak bukanlah aku letak Casemiro lah. Walaupun main dengan harga yang mahal 70 juta, tapi dia ni memang buatkan kita lupa dengan harga tu. Memang selesaikan masalah dekat bahagian defensive midfielder yang dah lama Manchester United ada. Aku tak faham lah zaman Ole, Manchester United tak beli pun defensive midfielder yang world class tau. Tak tahulah antara MU tak mau beli ataupun Ole nak pakai McFred. Tapi Erik ten Hag baru main full season je dapat seorang defensive midfielder yang memang world class, pemenang UCL. Dan worst transfer aku letak Anthony. Bukanlah nak kata dia ni teruk sangat, tapi disebabkan harga tinggi demai dekat Manchester United musim ni, expectation pun tinggi, tapi dia ni boleh dikatakan gagal dalam first season dia. Kalau kita tengok daripada segi statistik dia, dia skor 4 gol je dalam EPL musim ni. Dan upgrade yang patut Manchester United buat musim depan kalau betul-betul serius nak bersaing, sebab dapat tengok Erik ten Hag banyak buat kerja, tapi pemain-pemain yang kurang berkualiti membuatkan taktikal dia terbatas. Tara benda yang akan diganti musim depan, gantikan posisi De Gea lah, legend Manchester United, tapi dah sampai masa dah Manchester United kena gantikan dia dan dapatkan nombor 9 yang betul-betul world class. Dan satu lagi mungkinlah dapatkan backup dekat bahagian midfield, ataupun dapatkan seorang midfield yang betul-betul baik dan letakkan Eriksen sebagai sub. So kita masuk ke tim nombor 2 dalam EPL musim ni untuk pasukan Arsenal. Prestasi Arsenal musim ni walaupun mereka kena botol, kita tak boleh nafikan betul-betul bagus performa mereka musim ni. Aku letak rating performa mereka musim ni adalah 9/10. Rating performa mereka berdasarkan musim lepas aku letak 10/10. Musim lepas mereka gagal untuk dapatkan slot UCL, tapi musim ni mereka gagal untuk dapatkan title EPL. Dapat nampaklah upgrade level mereka macam mana. Daripada musim lepas gagal dapatkan top 4, tapi musim ni mereka secure top 4 awal-awal. Punca peningkatan prestasi mereka adalah Mikel Arteta dan juga Sani mereka yang menjadi. Dan aku rasa punca kejatuhan mereka dekat ujung-ujung musim adalah disebabkan experience lah. Kurangnya pengalaman daripada Mikel Arteta dan juga pemain mereka yang terlalu muda. Aku rasa ada pemain muda ni tak ada masalah, tapi disebabkan coach yang kurang mentaliti, buatkan performa mereka ni meredup. Tapi aku rasa ni satu pengajaran untuk Arteta juga. Mungkin momen musim ni lah yang buatkan Arteta akan lebih belajar pada musim depan. Dan best moment aku rasa untuk Arsenal musim ni ada 2 kot. Mereka comeback dengan pasukan bernombor 3-2 ataupun mereka comeback dengan pasukan Aston Villa 4-2. Tapi aku rasa kemenangan yang paling manis untuk mereka adalah bernombor itulah gol last minute daripada Reece Nelson. Best player untuk pasukan Arsenal aku rasa musim ni adalah Bukayo Saka lah. Ada lebih daripada 10 gol dan juga 10 assist untuk pasukan Arsenal musim ni. Dan kita tak boleh nafikan juga seorang lagi aku boleh kata best player, pemain yang tak didendang pada musim ni, iaitu Gabriel Martinelli, iaitu top scorer untuk pasukan Arsenal musim ni. Dan worst player untuk pasukan Arsenal aku rasa adalah Eddie Nketiah kot. Sebab Eddie Nketiah kan, kalau hang tengok musim ni, dia perhabis luck dia, boleh kata perhabis luck 100% dalam hidup dia. Waktu lawan MU tau, last game ada betul-betul perform dalam EPL musim ni. Dia lawan MU tu lah, dia skor 2 biji gol yang Arsenal menang 3-2 tu. Tapi lepas tu performance dia memang hampir tau. So sayang lah, member dah dapat chance main dalam musim ni walaupun tak banyak, tapi dia gagal menunjukkan performance dia. Untuk best transfer aku rasa adalah antara 2 kot, antara Alexander Zinchenko ataupun Leandro Trossard. Hampa boleh tentukan dekat komen, tapi aku rasa best transfer adalah Zinchenko lah.
telah selesaikan masalah fullback yang Arteta ada pada musim lepas. Worst transfer aku rasa tak ada kot. Semua player yang mereka beli menjadi, kecuali lah mungkinlah Jorginho kan, main daripada Chelsea, dia bawa semangat Chelsea dekat pasukan Arsenal. Lepas tu Arsenal botol EPL, lepas tu dia kata lah ni nak caw pula daripada Arsenal. Dia lebih kurang macam main-main buat kerja, lepas tu job dah dia caw. Tapi itulah Jorginho bukanlah fail dekat pasukan Arsenal. Dia main bagus juga. Upgrade pada musim depan, aku rasa skuad Arsenal dah cukup bagus ya tau. Tapi kalau mereka nak upgrade, mereka ni bolehlah tambah kekuatan mereka daripada segi skuad depth. Dan kalau boleh dapatkanlah seorang dua pemain berpengalaman untuk jadi leader dalam pasukan Arsenal. Dan tim terakhir dalam video kali ini adalah pasukan Manchester City, iaitu juara EPL musim ni. Prestasi musim ni aku letakkan 10/10. Dan prestasi berdasarkan musim lepas pun aku letak 10/10 juga. Mereka dah dapat jadi juara EPL 3 kali berturut-turut. Punca kenaikan mereka dan juga menang EPL pada musim ni aku rasa adalah perubahan taktik Guardiola pada pertengahan musim. Dan kalau hampa nak tahu last game Guardiola betul-betul struggle dalam EPL sebelum dia ni ubah taktik dia adalah depa lawan MU tu lah. Depa kalah dengan MU 2-1. Lepas game MU tu lah Guardiola tukar taktik dia. Lepas tu depa menang straight. Best moment aku rasa untuk Manchester City musim ni banyak lah. Antara dia depa belasah Manchester United dekat Etihad 6-3. Depa belasah pasukan Liverpool 4-1 dekat Etihad. Tapi aku rasa best moment depa kalahkan pencabar title depa lah, iaitu pasukan Arsenal 3-1 dekat Emirates. Aku rasa kemenangan dekat Etihad tu dah bagus dah 4-1. Tapi kemenangan hang dekat away, lagi-lagi dekat pencabar title EPL juga, iaitu pasukan Arsenal, depa menang dekat Emirates tu satu kemenangan cukup bagus 3-1. Best player musim ni takkanlah nak pilih siapa-siapa, mestilah Erling Haaland, pemecah rekod musim ni. Ada juga yang kata Kevin De Bruyne, tapi aku rasa Erling Haaland lah, walaupun ramai kata member ni tak akan boleh perform kalau tak ada orang swap dia. Tapi itulah kalau hang tengok striker Manchester City sebelum ni macam Gabriel Jesus ataupun Raheem Sterling, ada je orang swap kat depa tapi depa tak boleh score juga. Bolehlah score tapi tak ada lah banyak macam Haaland. So ni menunjukkan hang nak tap in ke, hang nak score ke, hang ni kena ada kemampuan yang tinggi juga. Kalau lah tap in tu mudah, mestilah rekod goal scoring EPL memang dah banyak dah. Hang tengok tap in je senang. Tapi hang tak tengok progression dia sebelum dia tap in tu. Dia kena run in behind, jaga position dia, jaga offside trap dia. Tapi kalau hang tengok balik perubahan taktikal Guardiola dekat pertengahan musim, Haaland bukanlah macam awal season. Haaland awal season memang kita dapat nampak dia ni akan run in behind je lepas tu score. Tapi lepas pertengahan musim perubahan taktikal Guardiola, Haaland ni lagi banyak terlibat dengan gameplay. Dan bukan saja best player untuk pasukan Manchester City musim ni, dan kemungkinan juga boleh jadi pemenang Ballon d'Or pada tahun ni. Dan worst player aku rasa adalah Calvin Phillips lah, main dengan harga 45 juta pound. Tapi buat 12 penampilan je musim ni. Ada juga yang kata, "Weh, tak adil lah nak kata dia macam tu." Oh, dekat pasukan Manchester City hampa kata tak adil pula. Bila main dekat MU kan, bila main dekat Liverpool kan hampa kata fail. Antara pemain kalau kita nak kata worst player lah selain Calvin Phillips, aku rasa adalah Aymeric Laporte lah. Musim ni dia tak ada lah main teruk. Setiap kali dia turunkan dia main bagus. Tapi dia ni gagal bersaing sejak kedatangan Manuel Akanji. Musim lepas dia adalah antara tonggak utama pasukan City juga. Tapi musim ni dalam EPL dia just buat 12 penampilan je, 11 sebagai starting 11. Dan aku bukanlah nak kata dia ni teruk, tapi cuma dia tak dapat main je. Dan best transfer tak lain tak bukanlah Erling Haaland. Hang tahu dah harga dia main dekat MC berapa? Release clause dekat Dortmund dah sebab dia. MC beli dengan harga just 60 juta euro je, ataupun kalau dalam pound 51.2 juta pound sahaja. Murah betul mat. Memang tak setimpal lah dengan performa dia musim ni. Dan worst transfer macam aku cakap tadi lah, Calvin Phillips. Dan dengan kata lah ni Calvin Phillips nak keluar daripada pasukan MC disebabkan kekurangan performa dia. Yalah tahun depan ada Euro, kalau dia tak dapat main kemungkinan Southgate tak akan pilih dia. Dan upgrade pelan-pelan untuk pasukan Manchester City, aku rasa MC ni mereka ni takkan struggle kalau Haaland injured. Takkan struggle pun kalau Ederson injured. Tapi aku rasa kemungkinan MC akan struggle kalau De Bruyne injured. Memanglah akan ada orang kata, "Wish, KDB injured dekat final UCL boleh je menang dengan Inter Milan." Kalau tengok balik performance MC dalam game Inter Milan tu, lepas KDB keluar, hang dapat nampak MC buntu juga untuk cipta peluang. Dan aku rasa ni mungkin fan Arsenal marah lah kot. Tapi aku rasa kalau Pep Guardiola nak ganti KDB, aku rasa pemain betul-betul sesuai nak gantikan KDB, aku rasa Martin Odegaard lah kot. Tapi tim MC ni aku boleh kata dah complete dah. Tak tahulah nak upgrade belah mana lagi. Mungkin mereka kena jual play mereka ni dekat tim lain, nak bagi tim lain kuat macam mereka buat dekat pasukan Arsenal. So itulah analisis 5 tim top dalam EPL pada musim ni. Dan insyaAllah dalam video selanjutnya kita akan buat best transfer juga dalam Europe. Hampa boleh senaraikan pilihan best transfer pilihan hampa dekat Europe, dan kenapa hampa letak best transfer pilihan hampa dekat Europe tu dekat komen. Dan kita sedang menuju ke 100,000 subscriber, dan hampa boleh share video ni, dan siapa-siapa yang tak subscribe lagi boleh subscribe. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Dan kita juga ada channel kedua iaitu Pala Bola News, link semua dekat description kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.